pengajian kita pagi ini. Okey, semua okey? Kipas ni. Sejuk. Cik boleh pelankan sikit tak, Cik? Kipas ni. Ha? Saya belakang sikit. Tak rasa? Tak tu okey. Yang ni besar sangat. Ni nombor berapa, Cik? Full Separuh boleh separuh? Separuh. Tak apa, okey. Okey je, okey. Cuma kipas ni, dia kuat sangat kipas tu. Okey macam ni. Panas tak? Boleh sebab dia berterbangan. Ni nombor berapa, Cik? Setengah. Kelakar tak? Tadi full, ni setengah. Okey, boleh. Macam-macam Cik kata orang-orang perempuan ni kalau mau belajar. Kipas lah, apa. Tak maaf Cik tutup lampu? Jangan tutup lampu, nanti saya gelap. Gelap, nanti gelap. Nanti dekat dalam apa? Dalam Facebook dia gelap. Lampu okey, cuma kipas tu je. Pelankan sikit. Setengah. Ni nombor 3 dia tanya. Oh dia full je. Oh dia tak ada nombor. Dah okey. Terima kasih. Oh full setengah okey, jangan 3 suku dah dia kata. Tak apalah, biar orang dekat rumah pun nampak kejadian-kejadian dalam masjid. Tak apa. Okey, kita mulakan pengajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana semua? Sihat hari ini? Alhamdulillah. Kita baca mana? Dua lapan empat. Okey, bab 41 ni. Ya Nyai kenapa? Nyai. Cucunya panggil Nyai. Nyai sembunyi, alah Nyai. Okey, kita bab 41 ni kita tinggalkan. Bab 41 ni dia sebenarnya ada kaitan dengan bab 38 ya. Kalau lihat pada penerangan pun tak banyak sangat sebab dah diterangkan. Cuma di sini nak disebutkan kepada kita
berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan sekali cedokan. Itu pun saya dah jelaskan dalam bab 38. Begitu juga bab 42 di sini, mengusap kepala satu kali, hadisnya sama, cuma diletakkan dalam bab yang lain sahaja. Okay, bab 41, part 2, hadisnya sama. Kalau nak lihat pada penerangan yang lebih detail, sila rujuk bab 38. Jadi saya tinggalkan ya perbincangan bab 41 dan bab 42. Sekarang kita masuk bab 43. Okey. Bab 43, muka surat 292. Tajuknya panjang sedikit di sini. Topiknya berbunyi, seorang suami berwuduk bersama isterinya dan sisa air wuduk wanita. Omar pernah berwuduk dengan air hangat dari rumah seorang wanita Nasrani. Dalam bahasa Arab, bab ini berbunyi, babu wudu'ir rajuli ma'amra'atihi wa fadli wudu'il mar'ati wa tada'a Umaru bil hamimi min baiti Nasraniyah. Okay, apa dalilnya? Dalilnya nombor 193 di situ. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, qala, dia berkata, akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Umar annahu qala. Malik mengkabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahawa dia berkata, Kana ar-rijalu wan-nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, kaum lelaki dan wanita berwuduk bersama-sama. Pendek saja dalil kita pada pagi ini, tapi penerangannya agak panjang juga yang ada dalam kitab ini. Baik, kita lihat kepada syarah judul bab, kita ada perkataan babu wudu'ir rajuli. Bab seorang suami berwuduk. Lafaz wuduk dibaca dengan mendammahkan huruf waw. Dhammah maksudnya baris depan, jadi bunyinya wu. Okay? Wudu'un. Dibaca dengan mendammahkan huruf waw kerana maksudnya adalah aktiviti berwuduk. Di sini kita juga ada perkataan wa fadli wudu'il mar'ati dan sisa iaitu baki air wuduk wanita. Di sini lafaz wudu dibaca dengan memfathahkan huruf waw. Tadi wuduk, sekarang wudu. Okay, kita ada dua cara pembacaan. Kita dah pernah jelaskan wuduk maksudnya kita berwuduk. Okay? Tapi kalau wudu ialah air wuduk. Itu beza antara wuduk dan wudu. Kerana yang dimaksudkan adalah air wuduk yang tersisa dalam bejana setelah wuduk seseorang selesai. Lafaz fadli dibaca dengan secara majrur kerana diatafkan kepada kalimat wudu'ir rajuli. Itu tak apa, tinggalkan saja. Kita ada perkataan wa tawadda'a Umaru bil hamimi. Umar pernah berwuduk dengan air hangat. Jadi bil hamim, hamim maksudnya air yang panas-panas gitulah. Artinya air yang dihangatkan. Baik, athar ini disebutkan secara mausul oleh Sa'id bin Mansur, Abdul Razak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dan lafaznya inna Umara kana yatawadda'u bil hamimi wa yaghtasilu minhu. Sesungguhnya Umar berwuduk dan mandi dengan air hangat. Sekarang kita mandi dengan air hangat ke air sejuk? Tak boleh ya mandi dengan air sejuk. Rumah siapa tak ada water heater? Semua ada? Ke tak ada? Tak boleh hidup tanpa ni? Sejuk. Oh, tengok cuaca.
Oh, kalau musim panas gini. Tapi musim panas ada orang mandi air panas juga ya? Air sejuk lagi segar. Cik Ana mandi air apa? Air perigi. Kamu cik air perigi ya cik? Air kola. Mandi, minta maaf side track. Mandi. Oh, sesekali mandi. Oh. Ya, balik kampung kena mandi tu, air perigi tu kalau balik. Okey, jadi di sini dulu sebab tak ada water heater kan. Jadi dia punya isu ialah bila tiba-tiba Omar ni dia berwuduk dan mandi dengan air hangat. Tapi kalau musim musim sejuk memang biasalah ya, mandi dengan air yang hangat lah, tapi air tu dimasak. Dulu saya ingat kalau zaman saya kecil-kecil rumah kita tak ada water heater, mak kita masak air dekat syirik tu kan. Zaman saya kecil-kecil lah. Mak saya selalu masak air tu. Lepas tu nanti nak mandi air panas. Mak masak air. Mak masak air kan. Mandi yang dia campur dengan air tu. Kita mandilah dulu budak-budak. Rindu zaman dulu-dulu. Sekarang tak ada maknanya. Sekarang dah senang lah. Dulu zaman-zaman kita tak ada water heater tu kan biasa tak biasa lah. Dulu bukan semua rumah ada water heater, orang kaya je ada. Sekarang kaya tak kaya semua ada. Okey baik. Ibn Abi Shaybah dan Ad-Darqutni meriwayatkan dengan lafaz kana yusakhanu lahu ma'un fi qumqumin thumma yaghtasilu min. Dipanaskan untuknya air dalam periuk, kemudian dia mempergunakannya untuk mandi. Baru cakap. Okay. Okay, so itulah cara bagaimana Ibn Umar, Umar bin Al-Khattab dia mandi air panas tersebut. Sekejap. Umar ke Umar bin Al-Khattab ni? Umar, okay. Umar dia mandi tu kan dipanaskan untuknya air dalam periuk, kemudian dia gunakan air tersebut untuk mandi. Lalu Ad-Darqutni berkata sanadnya sahih. Jadi penggunaan air hangat ini untuk mandi dan juga untuk berwuduk adalah sesuatu yang dibolehkan dan tidak menjadi masalah. Korelasi maksudnya kaitannya. Jadi apa kaitan antara judul bab dengan kisah Umar yang mandi air panas ni? Okay, ia terlihat pada sisi bahawa biasanya seorang isteri sentiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh suaminya. Ya ke? Ya ke? Isteri selalu ikut suami ya? Ke suami ikut isteri? Oh, isteri soleha ya. Isteri soleha kena ikut suami. Tapi bukan suami ikut isteri ke sekarang? Oh, okey. Ada juga. Yang baiklah ikut, yang tak baik jangan ikut. Okey, sama-sama lah ya. Kita ikut, saling ikut mengikuti antara satu dan yang lain dari urusan kebaikan dan ketakwaan. Baik, dengan hadis ini Al-Bukhari mengisyaratkan bantahannya terhadap pendapat yang tidak membolehkan seorang wanita bersuci dengan menggunakan sisa air yang dipakai bersuci oleh lelaki. Jadi isu sekarang ada pendapat di kalangan para ulama, mereka kata tak boleh kalau kita ni orang perempuan guna sisa air yang telah digunakan oleh orang lelaki. Dan juga sebaliknya lah, ya, ada pendapat yang kata tak boleh kalau orang lelaki ni guna sisa air yang telah digunakan oleh wanita untuk bersuci. Jadi isunya begitu. Baik, secara zahir, asar tersebut menyatakan isteri Omar berwuduk dengan sisa air yang dipakai oleh Omar atau wanita itu berwuduk bersamanya. Dengan demikian, kisah ini memiliki korelasi yang sesuai dengan judul bab, iaitu bab seorang lelaki berwuduk bersama isterinya. Maksudnya berwuduk dari satu bejana, satu tempat bekas tu. Adapun masalah berwuduk dengan air yang dihangatkan, hukumnya adalah boleh menurut kesepakatan para ulama, kecuali dalam satu pendapat yang dinukil dari Mujahid. Baik, seterusnya kita ada perkataan wa min baiti nasraniyatin, dari rumah seorang wanita Nasrani. Nasrani maksudnya wanita beragama Kristian, okey. Dan dari rumah seorang wanita Nasrani.
Kalimat ini diatafkan kepada lafaz sebelumnya bil hamimi. Dan ertinya Umar berwuduk dengan air yang berasal dari rumah seorang wanita Nasrani. Athar ini diriwayatkan secara mausul. Mausul maksudnya bersambung. Okay? Bersambung sanad hingga Nabi SAW. Oleh Imam Asy-Syafi'i, Abdul Razak dan ulama lainnya dari Ibn Uyainah. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dengan matan yang sama. Matan maksudnya lafaz hadis. Okey, lafaz hadis. Matan. Okey, yang ini. Okey, itu tinggalkan. Perenggan yang itu tinggalkan, kemudian yang bawahnya pun tinggalkan. Terus masuk pada perenggan yang terakhir, kita bincang tentang isunya sebab yang bawah tu berkenaan dengan bahasa lah, jelaskan tentang bahasa, kemudian tentang sanad-sanad yang ada pada hasar tadi. Baik, berkaitan dengan masalah ini, tentunya anda sudah tahu bahawa keduanya adalah dua athar yang berbeza. Dan hanya athar pertama inilah yang sesuai dengan penggalan judul bab, iaitu sisa air wuduk wanita. Sebab Omar berwuduk dengan sisa air wanita tersebut dan dia tidak meminta penjelasan lebih lanjut. Jadi kita ada dua asar dalam bab ini. Satu tentang Omar yang berwuduk menggunakan sisa air wanita. Yang tadi disebutkan bahawa daripada isterinya. Okay, bekas daripada isterinya. Kemudian yang asar yang kedua ialah tentang Omar berwuduk dengan air hangat di rumah wanita Nasrani tadi. Jadi kita ada dua asar lah di sini. Okay? Namun dia kata asar yang pertama lebih tepat dengan penggalan ataupun dengan awal tajuk bab kita di sini. Tajuk bab kita ialah seorang suami berwuduk bersama isterinya dan bersama isterinya. Okay, itu kita panggil sebagai awal daripada topik kita. Jadi kalau kita lihat di sini, asar yang pertama lebih sesuai jika nak dibandingkan dengan asar di mana Omar dia berwuduk di rumah seorang wanita Nasrani. Okay? Baik, jadi dia kata begini. Sebab Omar berwuduk dengan sisa air wanita tersebut dan dia tidak meminta penjelasan lebih lanjut. Mungkin saja wanita Nasrani tersebut adalah isteri dari salah seorang Muslim yang baru selesai mandi haid agar suaminya dapat melakukan hubungan badan dengannya. Lantas tersisa darinya air tersebut. Kerana di dalam athar itu tidak terdapat penjelasan, maka masih mengandung beberapa kemungkinan pentafsiran. Memang sesuai dengan kebiasaannya, Al-Bukhari berdalil dengan riwayat seperti ini jika tidak ada perincian lebih lanjut. Walaupun ulama selain beliau tidak menjadikannya sebagai dalil, namun dalam riwayat ini tercantum dalil dibolehkannya bersuci dengan sisa air wuduk wanita muslimah. Kerana tentunya kondisi seorang wanita muslimah lebih baik. Dia punya perkataan tu, lebih baik. Kondisi seorang wanita muslimah lebih baik daripada kondisi wanita Nasrani. Selain itu, athar ini juga menjadi dalil dibolehkannya mengguna air milik Ahlul Kitab tanpa perlu meminta perincian atasnya. Jadi wanita Nasrani ni wanita Ahlul Kitab. Okay, Ahlul Kitab ni maknanya wanita yang masih lagi mengamalkan agama asalnya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kepada kitab asalnya. Daripada zaman Nabi masih ada lagi lah. Kalau sekarang agak sukar sedikit, wallahu a'lam. Ada ke tidak? Mungkin ada saya, cuma kita tak pasti saja kan. Agak sukar untuk dikenal pasti. Jadi pada waktu itu wanita Nasrani inilah ialah wanita ahli kitab. Yang mana tak menjadi kita kata isu sangat pada waktu itu. Jadi di sini kita lihat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Tetapi kalau kita berwuduk dengan sisa air wanita muslimah, itu lebih baik kalau nak dibandingkan dengan wanita Nasrani. Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, tidak mengapa berwuduk dengan air yang dimiliki seorang musyrik. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dia tak jadi masalah. Okay, mungkin kita pergi rumah kawan kita dan kawan kita pula non-Muslim kan.
Kemudian kita kata susah nanti kalau keluar daripada rumah dia ni nak cari air untuk berwuduk. Kita berwuduk dekat rumah dia boleh, tak ada masalah. Okay? Jadi di sini dikata menurut kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i tadi, tak jadi masalah. Kalau kita berwuduk dengan air yang dimiliki oleh seorang musyrik. Seorang musyrik ni maksudnya tak kira sama air lelaki ataupun perempuan. Okay? Dan berwuduk dengan air sisanya selama tidak ada bukti bahawa air tersebut najis. Kalau air itu bersih, tidak ada sebarang hal yang mengubah status air mutlak itu menjadi air yang najis, dibolehkan sahaja, tidak kira sama ada ia dimiliki oleh seorang yang beriman ataupun seorang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ibn al-Munzir berkata hanya Ibrahim an-Nakhai yang memakruhkan memakai sisa air seorang wanita yang sedang junub. Jadi Ibrahim an-Nakhai di sini menurut kepada pendapat Ibn al-Munzir juga di situ dia kata apa? Makruh. Makruh kalau sekiranya seseorang dia memakai bekas air seorang wanita yang sedang junub. Maknanya dia mandi setelah dia bersama dengan suaminya, kemudian dia mandi menggunakan air tersebut, jadi balance air itu suaminya nak gunakan. Jadi kalau menurut Ibrahim an-Nakhai, hukum dia makruh. Tapi nanti kita akan bahaskan adakah betul makruh ataupun tidak. Baik, kita lihat kepada syarah hadis di sini. Kita ada seorang perawi di dalam hadis bernama Abdullah ibn Yusuf. Okay, siapa Abdullah ibn Yusuf? Abdullah ibn Yusuf beriwayatkan kepada kami, dia adalah Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi. Salah seorang perawi kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta, kitab siapa? Imam Malik. Okay. Kitab Imam Malik. Jadi Imam Malik ada memuatkan perawi bernama Abdullah bin Yusuf dalam kitabnya sebagai antara perawi yang dia percayai periwayatannya. Baik, seterusnya kita ada perkataan kanar rijalu wan nisa. Dahulu kaum lelaki dan wanita, zahirnya cakupan maknanya bersifat umum. Seterusnya perkataan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahawa Al-Bukhari berpendapat apabila seorang sahabat menyandarkan suatu perbuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah marfu'. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi ni dalam perkataan ni? Pekat Zaidah. Dalam teks ini apa yang disandarkan kepada Nabi? Pada zaman Rasulullah. Jadi zaman tu disandarkan kepada Nabi. Walaupun kita tak kata Nabi yang buat, kan? Dalam riwayat ini dia tak kata Nabi buat, tapi dia kata zaman Nabi, yang merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat dan sahabiat pada waktu itu. Jadi bila kita lihat dalam penerangan ini, di kalangan ulama, contohnya Imam Al-Bukhari, mereka berpendapat kalaupun zaman sahaja yang disandarkan kepada Nabi, tapi itu sudah menjadikan ataupun menunjukkan kepada kita dalilnya marfu'. Dalilnya sampai kepada Nabi. Kerana di sana tidak ada pengingkaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi dia kata dan inilah yang benar. Dia hukumnya marfu', hukumnya boleh diguna pakai walaupun kita tak kata Nabi yang buat. Tapi ia berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terdapat riwayat dari sebahagian ulama perihal pendapat yang bertentangan dengannya. Berdasarkan alasan bahawa boleh jadi sahabat tersebut belum mengetahui perbuatan itu. Tapi ada di kalangan para ulama yang mereka kata tak boleh kita nak sandarkan itu sebagai perbuatan yang marfu' kepada Nabi. Mungkin di kalangan para sahabat yang berwuduk ramai-ramai itu, lelaki perempuan dekat satu tempat itu kan, mereka kata mungkin pada waktu itu mereka yang melakukan perbuatan tersebut secara beramai-ramai itu dia tak tahu bahawa hal tersebut boleh ataupun tidak. Ini merupakan pendapat yang sebaliknya lah. So kita ada dua. Tadi satu kata boleh, kalau dimarfu'kan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi maknanya sampai. Ataupun kita kata boleh guna dalil bahawa itu hal yang dibenarkan oleh Nabi. Tapi kalau ada juga pendapat yang kata tak boleh, tak sampai kepada Nabi kerana mereka kata mungkin orang-orang tersebut dia tak tahu tentang hal itu. Namun pendapat ini lemah.
Tapi pendapat yang kedua itu lemah. Kenapa dia kata lemah? Sebab begitu banyak kesempatan bagi para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara apa sahaja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi pada waktu tu. Kan? Maknanya kalaulah kita kata sahabat tak tahu, sahabat boleh tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabat lain, kita, kalau kita ada pada zaman Nabi, kita nampak orang lain buat, kita akan terus refer kepada Nabi. Kita tak tunggu esok, tak tunggu lusa. Sebab apa? Nabi SAW masih lagi hidup. Dan Nabi dia pasti tahu apa konsekuens dia ataupun apa dia punya impak, implikasi kepada perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi kita lihat dalam konteks itu tadi, tidak ada di kalangan sahabat yang pergi tanya kepada Nabi untuk clarify, boleh ke tak ambil wuduk lelaki perempuan dekat satu tempat jami'an tadi secara beramai-ramai. Sedangkan ia berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi kalaulah ada pendapat yang kata dia tak setuju bahawa perbuatan itu adalah satu perbuatan yang sampai kepada Nabi ataupun perbuatan yang diperakui oleh Nabi SAW kerana sahabat tak tahu, kita kata ini adalah pendapat yang lemah. Kerana para sahabat pada waktu itu mereka memiliki banyak masa, banyak ruang untuk bertanya dengan Nabi SAW. Tapi kenapa tak tanya? Okay, ini pendapat yang kedua lah untuk melemahkan pendapat yang kedua tadi. Dia kata baik yang terjadi terhadap mereka maupun yang berasal dari mereka. Tak kira perkara apa saja yang berlaku ke atas mereka ataupun yang sedang mereka lakukan. Ataupun yang mereka nampak orang lain buat. Kan? So dalam situasi-situasi yang begini, mereka boleh saja terus jumpa dengan Nabi dan bertanya. Seandainya mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW, tentu mereka tidak akan mendapatkan persetujuan atas perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada masa diturunkannya syariat. Jadi macam tadi saya katalah, kalau sekiranya perbuatan itu tidak mendapat persetujuan dari Nabi, pasti dah ditegur awalnya oleh Nabi SAW. Kerana pada waktu itu kita panggil sebagai waktu di mana wahyu sentiasa turun untuk membetulkan perilaku masyarakat kerana Nabi SAW masih hidup dan sebagainya. Dan berikan kepada kita di sini dengan satu contoh. Contohnya dia kata tentang bolehnya azal. Azal ni maksudnya suami mengeluarkan air mani pada saat orgasme di luar vagina. Maksudnya ketika waktu itu di kalangan para sahabat ada yang melakukan perbuatan tersebut. Okay, bila mereka bersama dengan isteri mereka, kemudian dah sampai kepada puncaknya, mereka tak mengeluarkan air mani itu dalam faraj isteri. Mereka keluarkan di luar faraj isteri. Ini dipanggil sebagai azal. Iaitu orang kata satu perbuatan yang kita lihat tak nak ada anak lah kan waktu tu. Mereka takut tersangkut aksiden ke apa anak. Jadi dia keluarkan. Apa dia? Family planning. Family planning yang ada pada waktu itu. Dan kita lihat di sini, bila perbuatan tersebut dilakukan oleh para sahabat, Nabi SAW tidak melarang hal itu. Kan? Di sini kita lihat Abu Sa'id dan Jabir berargumentasi dengan kebiasaan mereka melakukannya saat Al-Quran masih turun. Al-Quran diturunkan, kemudian Nabi SAW masih hidup. Namun kita dapati perbuatan itu bukanlah perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga di kalangan para sahabat biasa melakukan perbuatan itu. Sebab menurut para sahabat, apabila perbuatan itu dilarang, tentu sudah turun ayat Al-Quran yang melarangnya. Jadi ini yang kita lihat di mana letaknya kelemahan pada pendapat yang kedua tadi. Yang dia kata tak boleh perbuatan yang tadi, sedangkan pendapat pertama kata boleh. Sebab apa? Ia marfu' kepada Nabi. Okay? Jadi di sini dia berikan kepada kita dengan alasan pertama, sebab Nabi masih hidup, para sahabat memiliki ruang yang begitu besar untuk bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian kalau perkara itu dilarang, pasti Nabi dah tegur awalnya kepada mereka. Masalah di sini kita dapati tidak ada teguran, tidak ada larangan daripada baginda SAW. Dan Imam Ibn Majah yang meriwayatkan dari Hisham Ibn Ammar dari Malik menambahkan pada hadis ini lafaz min ina'in wahidin, dari satu bejana. Abu Daud yang meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar menambahkan lafaz nudli fihi aidina, kami cedok dengan
tangan kami. Baik, di antara faedah yang didapatkan dari hadis di atas, kita ada dua di sini disebutkan. Pertama, ia menjadi dalil bahawa mencedok dari air yang jumlahnya sedikit tidak akan mengubah sifat air tersebut menjadi musta'mal. Sebab bejana yang umum digunakan adalah bejana-bejana kecil. Sebagaimana yang disebutkan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um di beberapa tempat. Ini kita dah pernah bincangkan ya pada sesi yang lepas berkenaan dengan air musta'mal. Kedua, merupakan dalil sucinya wanita kafir zimmi yang berada dalam lindungan pemerintahan Islam. Apa maksud wanita kafir zimmi? Tapi kenapa dia dilindungi? Dia bayar jizyah. Dia bayar tax. Dia bayar tax. Jadi ni wanita kafir zimmi. Kafir zimmi maksudnya wanita ataupun mereka yang non-Muslim berada di bawah perlindungan kerajaan Islam. Ini panggil sebagai kafir zimmi. Tak boleh perang dengan kafir zimmi ni. Okey, sekarang ni kita lihat. Serta dalil bolehnya menggunakan sisa air bersuci dan air yang bercampur dengan air liurnya. Ketentuan ini kerana syariat membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab dan tidak adanya perbezaan antara wanita muslimah dan wanita lainnya. Wanita ahlul kitab yang tadilah saya sebutkan, jika benar-benarlah dapat dikenal pasti ahlul kitab itu. Okey, baik. Kita ada perkataan jami'an. Jami'an maksudnya bersama-sama. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat tersebut mengambil air pada waktu yang bersamaan, iaitu lelaki dan wanita. Sebagaimana di sini kita dapati Ibn Tin menukil dari sekelompok ulama perihal makna hadis tersebut, iaitu para lelaki dan kaum wanita berwuduk bersama-sama di satu lokasi, namun wanita berkumpul di tempat tersendiri dan lelaki berada di tempat tersendiri pula. Jadi maknanya satu tempat tapi lain-lain. Lain-lain macam tu kan. Ini pendapat Ibn Tin. Cuma masalahnya sekarang, bila kita baca hadis ini ataupun athar ini, kita dapati ada tambahan lafaz yang mana disebutkan min ina'in wahidin, dari satu bejana. Pada hadis yang lalu menyanggah makna yang disebutkan oleh Ibn Tin. Kalau kita kata satu tempat tapi lain-lain, macam mana pula boleh jadi daripada satu wadah ataupun bejana? Kalau kata daripada satu wadah bejana, bermakna di situ lelaki dan wanita menggunakan tempat yang sama. Tempat yang sama kerana diambil daripada tempat yang sama air itu. Baik, di sini dia kata seolah-olah yang berpendapat seperti ini menganggap bahawa mana mungkin para sahabat lelaki dan perempuan yang bukan mahram berwuduk di satu tempat. Ibn Tin memberikan jawapan yang dia nukil dari Sahnun bahawa makna hadis tersebut adalah kaum lelaki berwuduk lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dan baru kemudian kaum wanita masuk lalu berwuduk di tempat yang sama. Jadi Ibn Tin dia kata maka kemungkinan maksud di sini kalau kita ambil hadis yang kata min ina'in wahidin daripada satu bejana, kita kata dia berlaku secara bergilir-gilir. Tetapi di tempat yang sama, Contoh kita kata kita ambil macam ini toilet ada satu saja. Tapi lelaki ambil dulu wuduk, tempat wuduk tu di situ. Setelah mereka keluar, baru wanita pergi ke tempat itu ambil wuduk. Ini kita panggil sebagai mengambil giliran. Ini pendapat Ibn Tin yang kedua. Baik. Namun dia kata sini, pendapat ini menyelisihi makna zahir dari hadis yang mencantumkan kata jami'an. Kalau kita kata bergilir-gilir itu tadi kan, Imam Ibn Hajar kata ini bercanggah dengan maksud perkataan jami'an.
Jami'an maknanya secara beramai-ramai. Okey, secara beramai-ramai. Kita tak tunggu giliran. Okey, secara beramai-ramai di situ. Dia kata ahli bahasa menyebutkan bahawa lawan kata al-jami' iaitu bersama adalah al-muftariq. Al-muftariq maksudnya berpisah. Okey. Bahkan disebutkan dengan jelas bahawa berjananya hanya satu dalam hadis ini. Disebutkan dengan kita secara jelas, tempat ambil wuduk tu satu je. Tak ada banyak. Sebab dia guna min ina'in wahidin. Yang demikian itu sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah dari jalur Mu'tamar, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibn Umar. Bahawasanya dia melihat Nabi SAW dan para sahabatnya berwuduk dari satu bejana dan kaum wanita juga ikut bersama mereka. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, kita dapati bahawa perbuatan itu ada dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi dan para sahabat berwuduk daripada satu bejana dan kemudian sama juga dengan wanita-wanita yang bersama dengan mereka. Jadi dia kata di sini, jawapan yang sepantasnya, jawapan yang lebih baik, lebih tepat dikatakan adalah tidak menutup kemungkinan. Maknanya masih lagi kemungkinan lah. Okay, dia punya kemungkinan itu, kemungkinan ini masih lagi ada. Kita tak kata ia sebagai sesuatu pendapat yang tepat, tetapi kemungkinan. Berkumpulnya kaum lelaki dan kaum wanita pada waktu sebelum ayat hijab diturunkannya. Jadi mereka berpendapat hal itu berlaku yang jami'an bersama-sama tadi kan beramai-ramai sebelum ayat hijab diturunkan. Ayat hijab tu maksudnya ialah sebelum turunnya memakai tutup aurat di kalangan wanita. Jadi di sini dia kata kalau begitu tak jadi masalah. Kalau sebelum ayat hijab diturunkan. Adapun setelah ayat hijab turun, maka berkumpul seperti itu dikhususkan dengan para isteri dan wanita-wanita mahram sahaja. Okay, jadi konteks hadis yang jami'an itu tadi, dia kata mungkin. Okay, mungkin. Mungkin ia adalah sesuatu yang berlaku sebelum ayat hijab diturunkan. Sebab tu lelaki dan wanita beramai-ramai bersama-sama ambil wuduk pada satu wadah tu tadi pada masa yang sama. Bukan dia tunggu turn, bukan begitu. Tetapi di sini kalau kita lihat pada konteks setelah turunnya ayat hijab, bermakna yang dilakukan secara bersama-sama ialah dengan isteri dan wanita-wanita di kalangan mahram sahaja. Kalau nak masukkan dengan jami'an tu tadi. Okey. Baik, At-Tahawi diikuti oleh Al-Qurtubi dan An-Nawawi menukilkan kesepakatan para ulama bahawa boleh bagi suami isteri mandi dari satu bejana. Daripada satu tempat wadah tu kan, suami isteri boleh mandi. Akan tetapi pernyataan ini masih perlu ditinjau ulang. Tapi ada juga pendapat di kalangan para ulama kata perlu lagi dilihat kembali, dinilai kembali pendapat ataupun hal yang membolehkan itu tadi. Kerana Ibn al-Munzir menukil satu riwayat dari Abu Hurairah dan menyatakan bahawa dia melarang hal itu. Demikian juga yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dari pendapat sebahagian ulama. Namun hadis di atas menolak pendapat mereka yang melarang ini. Jadi ada satu pendapat kata boleh mandi sama dengan isteri daripada satu bekas. Okay. Pendapat kedua kata tak boleh. Namun kita kata pendapat yang membolehkan lebih kuat. Kerana ada hadisnya, contohnya hadis yang sedang kita bincangkan ini. Baik, seterusnya 298 muka surat di situ. Imam An-Nawawi juga menukil bahawa para ulama telah sepakat dalam membolehkan seorang wanita berwuduk dengan sisa air wuduk lelaki, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat ini juga perlu ditinjau kembali kerana At-Tahawi telah menetapkan adanya perbezaan pendapat mengenai hal itu. Telah sahih pendapat yang berasal dari Ibn Umar, Asy-Sya'bi dan Al-Auza'i bahawa mereka juga melarang hal itu namun dengan menyebutkan syarat, iaitu apabila wanita tersebut sedang haid. Boleh faham? Kalau haid?
Mm-mm. Mm-mm. Perempuan boleh pakai sisa air lelaki, lelaki tak boleh pakai sisa air perempuan. Okey, lagi? Maknanya kita ada dua pendapat di sini ya. Okey, pendapat yang pertama dia kata uh, lelaki, wanita boleh guna sisa air daripada yang digunakan oleh lelaki. Tetapi kalau lelaki tidak boleh guna sisa air daripada wanita. Okay. Namun di situ ada pendapat yang lain yang mengatakan bahawa larangan itu betul tetapi ada syarat. Kalau wanita itu sedang haid sahaja. Tapi kalau dia tak haid, lelaki masih lagi boleh guna sisa air wanita tersebut. Ini pendapat yang mereka kemukakan. Adapun mengenai hal sebaliknya, iaitu hukum seorang lelaki berwuduk dengan sisa air wuduk seorang wanita, terdapat riwayat yang sahih dari Abdullah bin Sarjas, seorang sahabat, dan demikian juga dari Sa'id bin Al-Musayyib dan Al-Hasan, bahawasanya mereka berdua melarang bersuci dengan sisa air yang dipakai oleh wanita. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishaq dengan syarat jika wanita itu berwuduk dengan menyendiri. Kerana hadis-hadis yang berhubungan dengan persoalan ini dengan jelas membolehkan hal itu apabila dilakukan bersama-sama. Okey, yang kita boleh faham daripada perenggan ini, kalau lelaki dan wanita wuduk bersama-sama, air itu boleh digunakan. Tapi kalau wanita ni guna air itu sendiri, lepas tu dia keluar daripada tempat itu, lelaki nak guna, ada pendapat kata dilarang untuk menggunakan air tersebut. Okey. Baik, Al-Maimuni menukil dari Ahmad bahawa hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan bersuci dengan sisa air yang digunakan oleh wanita dan pembolehan hal itu adalah hadis-hadis muttarib. Maksudnya hadis muttarib maksudnya lupa. Alah cian. Lupa hadis muttarib. Jarang guna kan istilah tu. Hadis yang betul. Hadis dia bertentangan. Sekarang ini kita lihat ya. Hadis tentang melarang menggunakan sisa air wanita itu ada, kuat. Dan hadis yang membolehkan pun ada, kuat juga. Jadi ada banyak dua-dua ni kan. So kita sekarang nak mana satu, boleh ke tak boleh? Ya macam tu kan? Boleh tak boleh? Jadi di kalangan para ulama kata apa? Masalahnya sekarang hadis-hadis ni lah hadis yang muttarib. Kedua-duanya yang hadis mengatakan boleh juga sahih. Hadis yang kata tak boleh pun sahih. Jadi dia berlaku percanggahan, namun masalahnya tak boleh untuk kita gabungkan sehingga kita dapat keluarkan mana satu yang lebih kuat. Kerana kedudukan kedua-duanya adalah kuat. Hadis-hadis yang boleh kata boleh dan juga hadis yang kata tidak boleh. Jadi dia kata begini, beliau rahimahullah berkata, sungguh telah dinukil dalam riwayat yang sahih dari sejumlah sahabat bahawa mereka melarang hal itu jika wanita berwuduk dengan menyendiri. Jadi mereka kata kalau wanita ni wuduk sendiri, kemudian datang orang lelaki nak guna sisa air itu kan, mereka kata ini dilarang. Namun keterangan ini juga disanggah kerana telah sahih pula dari hadis dari sejumlah sahabat bahawa mereka membolehkan hal itu, di antaranya Ibn Abbas. Masalahnya ada juga hadis yang kata tak juga, sebab ada di kalangan mereka yang mana isteri mereka berwuduk dan sebagainya, mereka gunakan saja air itu. Jadi macam mana sekarang? Dia kata wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Dia kata dekat situ kan. Baik, hadis yang paling masyhur kita lihat di sini. Hadis yang paling masyhur mengenai kedua pendapat ini adalah hadis Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari yang menunjukkan larangannya dan hadis Maimunah yang membolehkannya. Jadi ada satu hadis yang menunjukkan larangan ialah hadis Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari
Manakala kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah yang membolehkan. Mengenai hadis Al-Hakam bin Amr diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan. Riwayatnya dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Maknanya sahih hadis tersebut. Namun An-Nawawi mengemukakan pendapat yang aneh. Dia berkata, para ahli hadis telah sepakat melemahkan hadis Al-Hakam. Tapi ini pendapat Imam An-Nawawi. Okey? Dia kata walaupun di sana ada riwayat-riwayat yang mensahihkan riwayat hadis Al-Hakam itu tadi. Hadis Al-Hakam ni yang melarang seorang lelaki menggunakan bekas air seorang wanita untuk dia bersuci. Itu berwudu, mandi hadas dan sebagainya. Itu maksudnya. Imam An-Nawawi kata hadisnya lemah. Itu yang pertama. Namun kita lihat di sini, sedangkan hadis Maimunah diriwayatkan oleh Muslim, hanya saja hadis Maimunah ini dianggap memiliki illah, ada kecacatan pada riwayatnya oleh sebahagian ulama kerana adanya lafaz yang menunjukkan keraguan. Lafaz yang dimaksud terdapat dalam jalur periwayatan Amr bin Dinar. Dia mengatakan, yang aku ketahui dan yang terdetik dalam ingatanku bahawa Abu Sya'ath betul tak? Sekejap, nanti saya tak sempatlah tengok bahasa Arab. Okey, mengabarkan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadis tersebut. Hadis ini juga telah dinukil dari jalur periwayatan lain tanpa adanya keraguan tersebut. Namun, hafalan perawinya tidak kuat dan hadisnya ditentang oleh riwayat yang lebih kuat. Sementara hadis yang sahih mengenai hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz tadi yang kita bincangkan dalam satu perenggan ini, dia kata hadis ni ada kecacatan, maknanya hadisnya lemah. Tapi kita dapati ada riwayat lain yang menguatkan hadis tersebut yang menjadikan hadis ini boleh diguna pakai. Iaitu kita ada hadis lain dengan lafaz innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa maimunata kana yaghtasilani min ina'in wahidin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah mandi bersama dari satu bejana. Sedangkan hadis yang menunjukkan larangan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari jalur Humaid bin Abdul Rahman Al-Himyari. Dia berkata, aku pernah bertemu seorang lelaki yang telah mendampingi Nabi SAW selama 4 tahun. Lelaki tersebut berkata, naha Rasulullah SAW an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli aw yaghtasilur rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Rasulullah SAW melarang wanita mandi dengan sisa air yang digunakan oleh lelaki atau seorang lelaki mandi dengan sisa air yang dipakai oleh wanita. Namun hendaklah mereka berdua mencedok air bersama-sama. Kalau sama-sama boleh, kalau sendiri-sendiri tak boleh. Itu maksud daripada hadis ini. Okey. Para perawi hadis ini tergolong thiqah. Jadi kesemua riwayat tadi menunjukkan kepada kita perawinya adalah perawi yang thiqah. Yang boleh kita terima periwayatannya, tak ada masalah. Kerana itulah saya tidak mendapati alasan yang kuat dari orang-orang yang menilai kecacatan hadis ini. Okey, seterusnya muka surat 300. Adapun klaim ataupun dakwaan Al-Baihaqi bahawa hadis ini semakna dengan pengertian hadis mursal adalah pendapat yang tidak dapat diterima. Sebab tidak disebutkannya nama sahabat yang meriwayatkan di dalamnya tidaklah bermasalah. Bahkan dalam riwayat ini, perawi yang juga seorang tabi'in yang bernama Humaid bin Abdul Rahman telah menegaskan bahawa dia telah bertemu dengan sahabat tersebut. Jadi Imam Al-Baihaqi kata apa? Mungkin hadis ini lemah kerana ianya mursal. Mursal maksudnya terputus di peringkat sahabat. Maknanya tabi'in dia tak bertemu dengan sahabat tapi tiba-tiba terus jumpa dengan Nabi. So tak boleh riwayat begini tidak boleh diguna pakai. Jadi Al-Baihaqi kata riwayatnya mursal.
Namun di sini dia kata, kalaupun sesebuah athar itu tak disebutkan dengan nama sahabat, itu bukanlah menjadi satu masalah. Lagipun, di sana ada bukti yang menunjukkan tabi'in yang bernama Humaid bin Abdul Rahman pernah bertemu dengan seorang sahabat berkenaan dengan isu ini. Jadi maknanya di situ kita tak boleh kata hadisnya mursal. Walaupun tak disebut nama sahabat dalam sanadnya. Baik. Sedangkan dakwaan yang dilontarkan oleh Ibn Hazm bahawa yang dimaksud Daud, seorang perawi yang meriwayatkan dari Humaid bin Abdul Rahman adalah Daud bin Yazid al-Audi yang dikenal sebagai perawi dhaif, juga tidak dapat diterima. Jadi ada yang mendakwa seorang perawi yang dijumpai oleh Humaid bin Abdul Rahman namanya Daud. Daud di sini dia kata adalah perawi yang dhaif. Jadi perawi yang dhaif ini, dia kata tak, kalaulah ada kewujudan perawi dhaif itu tadi, dia kata itu adalah satu dakwaan yang tidak boleh diterima kerana yang benar adalah Daud bin Abdullah al-Audi, seorang perawi thiqah dan terpercaya. Ada kata dia dhaif, tapi sebenarnya dia adalah seorang perawi yang thiqah. Kerana di situ mungkin tersilap daripada sudut penamaan ataupun daripada sudut meletakkan kategori perawi dalam sesebuah kitab. Okey, dia kata di sini, dalam hal ini nama ayah Daud yang dimaksud telah disebutkan secara jelas oleh Abu Daud dan ulama lain-lainnya. Kemudian di antara hadis-hadis lain yang membolehkan seorang lelaki bersuci dengan dengan sisa air yang digunakan wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dan Ad-Darqutni yang disahihkan oleh At-Tirmizi, Ibn Khuzaimah dan ulama lainnya dari hadis Ibn Abbas dari Maimunah. Maimunah berkata, aku pernah junub lalu mandi dari bak air. Bak air ni apa? Tempat air setelah bersuci. Setelah itu masih tersisa air bekas bersuci tadi dalam bak tersebut, maknanya dalam bekas yang disimpan air tersebut. Kemudian Nabi SAW datang dan mandi dengan sisa air tersebut. Maka aku memberitahukan hal itu kepada beliau. Lantas beliau bersabda, Al-ma'u laisa alaihi janabah. Air itu tidak terkena junub. Lalu beliau mandi dengan menggunakannya. Hadis ini adalah redaksi riwayat Ad-Darqutni. Hanya saja sebahagian ulama menganggap ada kecacatan pada hadis ini yang mana terletak pada seorang perawi bernama Sammak bin Harb yang meriwayatkannya dari Ikrimah kerana dia menerima hadis yang diriwayatkan secara talqin. Akan tetapi hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Syu'bah yang terkenal tidak mahu meriwayatkan hadis dari para gurunya kecuali hadis yang sahih. Jadi riwayat Maimunah ini adalah riwayat yang sahih yang boleh kita guna pakai dan bagi saya ianya kuat untuk menunjukkan walaupun pada waktu itu Maimunah dia tegur Nabi kan. Dia kata dengan Nabi bahawa air ni saya dah guna tadi bekas mandi junub. Tapi Nabi kata apa? Al-ma'u laisa alaihi janabah. Pada air ni tidak terkena dengan junub walaupun telah digunakan oleh Maimunah tadi. Lalu Nabi terus mandi menggunakan air yang sama. Jadi dalil ini secara umumnya menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi masalah bila kita ni nak berkongsi satu wadah dengan suami kita ataupun dengan orang lelaki lah yang nak mengambil ia sebagai sebagai air untuk dia bersuci ataupun dia mandi dan berwuduk. Kerana ada daripada perbuatan Nabi SAW yang jelas daripada kes Maimunah itu tadi. Baik, mengenai perkataan Ahmad, yakni bahawa hadis-hadis yang membicarakan masalah ini dari kedua jalurnya, baik yang membolehkan maupun yang melarang adalah muttarid, maka itu dapat dikatakan demikian jika upaya menggabungkannya tidak memungkinkan. Jadi kalau kita nak kata, sebab tadi dua-duanya kuat. Hadis larangan dia kuat, hadis yang membolehkan juga kuat. Sehingga mereka kata susah untuk kita gabungkan, untuk kita dapat satu keputusan yang lebih kuat ataupun lebih pasti. Dan mereka pun kata
hadis dalam isu ini semuanya adalah hadis-hadis yang muttarib, saling bertentangan namun mempunyai status hadis yang kuat. Tapi kalau menurut Imam Ahmad di sini, dia kata, kalau kita kata nak betul-betul kata dia hadis muttarib, dia mesti tak boleh untuk digabungkan. Tidak ada ruang sama sekali untuk digabungkan. Sementara dalam perkara ini, dia jelaskan kepada kita, riwayat-riwayat tersebut masih mungkin untuk digabungkan. Jadi Imam Ahmad, dia kata riwayat ini walaupun ada pendapat yang kata muttarib, tak boleh kita gabungkan. Tapi bagi Imam Ahmad masih lagi ada ruang. Bagaimana? Okey, dia buat macam ni. Iaitu dengan mengarahkan pengertian hadis-hadis larangan kepada makna air yang menitis bagi anggota wuduk. Jadi dia kata, mungkin hadis yang melarang itu, kita, kenapa? Okey, mungkin hadis berbentuk larangan itu, ia adalah hadis yang menunjukkan kepada kita bila ia digunakan oleh seorang wanita, kemudian airnya daripada badan menitik masuk ke dalam wadah. Hari itu kita ada bincangkan, walaupun dia tak menjadikan airnya air mustakmal ya, tapi kita ada bincangkan ada pendapat ulama yang kata ianya menjadi air mustakmal sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okay, ada pendapat. Jadi bila Imam Ahmad dia kata dengan pendapat ini, bermakna kita faham dia menggunakan pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunakan air mustakmal untuk bersuci. Kerana dengan sebab jatuhnya ataupun menitiknya air yang telah digunakan itu tadi masuk ke dalam wadah tersebut. Jadi bagi Imam Ahmad, kalau kita nak kata hadis yang melarang itu mungkin kerana jatuh air daripada badan tadi yang dah dia gunakan masuk ke dalam wadah tersebut. Baik, seterusnya dia kata, sedangkan pengertian hadis-hadis yang membolehkan. Okay, kalau yang boleh kita nak faham macam mana? Dia kata diarahkan kepada makna air yang masih tersisa dalam bejana. Jadi air yang masih tersisa dalam bejana itu boleh digunakan. Airnya tak najis. Okay, air dan ia tidak mengubah status air itu daripada sudut bau, warna dan rasanya. Jadi bila kita tengok air ini masih lagi suci tadi kan. Walaupun dah tadi ada orang guna, ada wanita guna ke lelaki guna. Tapi airnya masih lagi elok, masih lagi bagus, tidak mengubah apa pun kita boleh gunakan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dan dia kata demikianlah cara penggabungan hadis yang dilakukan oleh Al-Khattabi. Atau pengertian hadis-hadis yang melarang itu boleh diarahkan kepada makna makruh tanzihiyah. Iaitu makruh yang dimaksudkan bukan haram. Hukumnya makruh sahaja. Kita kata sedemikian. Ini dilakukan sebagai cara dalam menyatukan semua dalil yang ada. Wallahu a'lam. Jadi begitulah ya Imam Ahmad, bagi saya dia mengharmonikan situasi hadis ini. Yang asalnya Imam Ibn Hajar kata apa? Hadis ni nampak muttarib. Dia tak boleh ada ruang untuk kita menggabungkan. Kerana sama kuat, sama-sama ada pengakuan daripada Nabi SAW. Sama ada yang boleh ataupun yang tidak boleh. Tetapi di sini, bila Imam Ahmad dia datangkan dengan satu sudut yang sedikit berbeza. Maknanya kita lihat kepada maksud yang diinginkan daripada hadis. Dengan dia kata, kalau yang larang itu mungkin kita boleh guna sebab apa hadis ini dia menyebabkan air yang telah digunakan sebelumnya masuk dalam air tersebut. Jadi mungkin berubah status air itu, kita tak boleh guna. Sebab tu mereka larang. Okay, ini pertama. Kalau boleh, apa tadi dia kata? Dah lupa. Kalau boleh, kenapa boleh? Sebab ia tak merubah air tadi. Airnya masih bersih, ia tak jadi air yang najis. Sebab itu tidak ada larangan. Sebagaimana tadi Nabi katalah, yang junubnya awak, air tu tak junub. Kan, walaupun digunakan untuk mandi junub. Ataupun kita kata, kita lepas kita haid, kita nak mandi hadas kan. Kita kata kepada suami kita, bang jangan pakai bang air ni, air baru mandi hadas, mandi haid. Betul kan? Asal pula tak boleh guna. Yang haidnya awak, itu haid ke tidak? Ke ada darah masuk dalam tu? Tak ada. So di situ boleh guna. Jadi ini maksud Imam Ahmad. Bila dia kata, kenapa Nabi kata boleh guna. Okay? Jadi inilah cara dia menggabungkan sehingga
terkeluarlah hadis ini ataupun isu ini daripada masalah hadis yang muttarib itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Ada apa soalan sebelum kita bersurai? Nak tanya apa-apa? Okey, senyap je semua. Okey, kalau senyap tak adalah tu mana ya? Baliklah. Okey. Balik cepat kita, alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu lagi pada minggu hadapan bagi kita bincangkan bab yang seterusnya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.